The royal di Eropah, di Britain. Diorang inilah yang meletakkan kalung kasta yang kita dok bangga dapat Lord, Baron, Sir, Duke, Duchess apa semua ni. Dia mengajar kita sistem itu, mengkastakan manusia, menyembah manusia, mengangkat manusia. Diorang dah berjaya dah. Now dia nak ke arah fasa yang terakhir, iaitu the New World Order. Tuan Azizi. Ya, Tuan. Apa kejadah ni semua ni? Cikgu dah pening dah ni. Apakah jadah semua benda-benda ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Kita sebenarnya di dalam satu timeline yang telah diprophesize, dalam bahasa Inggerisnya prophesize, yang telah diperkatakan di dalam Quran, di dalam hadis-hadis. Kita adalah umat yang sebenarnya kita tak sangka kita hidup di dalam saat ini. Kitalah umat akhir zaman itu. Kitalah umat yang sebenarnya akan menghadapi ni New World Order ni. Untuk apa New World Order Great Reset ini? Saya minta maaf dulu tuan-tuan, Datuk. Saya ni bercakap memang tak reti nak cover baik. Saya akan bercakap daripada hati dan saya akan luah apa yang saya tahu dan apa yang saya kaji. I dedicate my life for almost 20 years. Daripada zaman saya UIA dulu sampailah sekarang, saya mendedikasikan diri saya untuk mengkaji benda ni. Dia start dengan apabila saya tahu pasal Freemason. Apa saya tengok cerita apa tu? Da Vinci Code, Angel Demon, membuatkan saya mengkaji benda-benda ni, dan makin saya kaji, makin saya nampak apakah benda semua ini berlaku. Dan itulah kenapa The Bite Preacher wujud, dan di mana The Bite Preacher wujud dan mula membongkar benda-benda ni. New World Order ialah sistem dunia baru. Seolah-olah sebelum ni, sekarang ni kita masih di sistem yang lama. Sebenarnya kita telah melalui fasa beberapa sistem, mungkin 5-6 sistem. Bermula daripada zaman Roman Empire di Jerman. Kemudian Roman Empire bercampur dengan Coptic Egypt, bercampur dengan Egyptian. Dan kemudian ia menjadi Empire Roman Britannica, di mana di sinilah yang tahap ketiga sistem dunia baru, di mana di Roman Britannica ini, di Britain, di Roman, di pulau yang berkabus ini, dicipta sistem demon crazy dan sistem Federal Reserve Bank system. Inilah sistem order dunia yang sekarang, di mana sebuah pulau yang kecil menawan 100 lebih negara yang tiba-tiba dia ada revolusi industri. Seperti mana sekarang kononnya kita menuju ke Industrial Revolution 4.0. The 1.0 is during the Roman Britannica zaman Britain menawan 197 negara dalam dunia. Daripada sebuah pulau yang kecil, tiba-tiba dia ada meriam, tiba-tiba dia ada kapal steam, tiba-tiba dia keluar dengan sains dan teknologi dan saintis yang mencipta. Itulah sistem order pertama yang berlaku. Dan mereka menerobos dunia dengan demon crazy. Dia tawan dan dia terapkan, kau kena pakai sistem ni. Sebab daripada sistem ini keluarnya sistem riba. Semua orang akan mengamalkan riba. Negara Islam ke, negara tak Islam ke, diambil ulama-ulama su' untuk menghalalkan benda-benda ni dengan menukarkan nama-nama kepada nama Arab.
mudarabah, apa semualah, muamalat dan sebagainya. Kita bukan boleh tengok tulisan Arab. Kalau Arab je, wah, Islam. Syiah pun, kita memang perangai kita macam tu. Dan inilah sistem yang pertama, di mana mereka telah berjaya meletakkan demon crazy dan sistem feudal bank yang telah kita amalkan selama ini. Now, kita menuju ke arah yang kelima, fasa kelima sistem order dunia, yang memang telah diwar-warkan daripada zaman Bush, zaman Hitler lagi. Even semua penerapan demokrasi di seluruh dunia sampai Rusia jatuh sampai semua ni pun, even Hitler tu pun disponsor oleh Britain dan Amerika untuk membuat World War I. Perkataan Nazi itu datang daripada mana? Daripada Bani Ashkenazi, iaitu Bani Khazar yang datang daripada pegunungan Armenia, Azerbaijan. Siapakah ini? Itulah bila orang cakap Ya'juj Ma'juj dah keluar, orang cakap teori konspirasi apa semua. Inilah dia Bani yang merosakkan dunia ini, Ashkenazi ini. Dan golongan-golongan ini, inilah dia kumpulan yang dikenali sebagai Zionis. Zionis ini adalah Bani kaum Ashkenazi, Bani Khazarian. Khazar. Jadi inilah dia bangsa yang sekarang ni dominan kontrol dunia. Diorang inilah juga the royal di Eropah, di Britain. Diorang inilah yang meletakkan kalung kasta yang kita dok bangga dapat Lord, Baron, Sir, Duke, Duchess apa semua ni. Dia mengajar kita sistem itu, mengkastakan manusia, menyembah manusia, mengangkat manusia. Dia orang dah berjaya dah. Now dia nak ke arah fasa yang terakhir, iaitu the New World Order. Iaitu semua ni sekarang dia dah berjaya dah. Dia dah berjaya dah jahanamkan dunia ni dengan sistem dia. Semua orang berhutang, semua orang Islam ada darah riba. Tok Imam pergi surau naik EX5 pun ada darah riba, beli EX5 pakai loan. Orang pergi haji pun ada darah riba. Kita semua ada darah riba disebabkan world order yang dah ada. Now the new world order ialah untuk menyiapkan kepada sesuatu yang geng Ashkenazi ni dok sembah dan puja selama ini. Inilah sebenarnya Great Reset dan New World Order, iaitu menyediakan satu platform dunia yang chaos. Kerana mangkuk hayun ni, Brother D ni, dia hanya akan keluar apabila dunia chaos. Mereka sebenarnya sedang membuat dunia yang chaos, iaitu apabila semua digital. Paling senang nak menghancurkan dunia adalah digital. Satu hari nuklear, dia juga yang buat. Bom. Apa ni, line dalam laut, bom habis. Satellite, bom habis. The whole system technology crash. The whole electronic system, computer system crash. Manusia nak beli air mineral pun tak boleh pakai Maybank card. Nak pakai credit card, nak pakai, tak boleh. Manusia tidak ada makanan. Dia akan kontrol cuaca, dia akan kontrol apa semua. Masa inilah baru Brother D ni keluar. So the whole thing about Great Reset and about New World Order adalah untuk menyiapkan satu platform di mana Brother ini akan keluar. 2 tahun lepas saya dah bercakap di dalam YouTube, Rabai Israel telah bagi tahu Mesiah dia akan turun pada Mei, hari Purim. Hari Purim ni ke macam hari raya, hari Christmas untuk Yahudi. Hari Purim pada Mei 2022. Dan baru-baru ini kita baca Al-Aqsa akan dihentam selepas Ramadan. Kau. Dan sebelum ini Presiden Brazil Bolsonaro dah pernah datang masuk bawah Al-Aqsa. Dia tertengok satu globe, ada kepala setan dekat atas globe tu. Dia orang dah lama ready di bawah Al-Aqsa dengan bom-bom di bawah Al-Aqsa untuk runtuhkan Al-Aqsa pada selepas Ramadan, iaitu anytime now. That's why the next target dulu adalah Vision 2020. Vision satu dunia, Israel 2020, US 2020. Malaysia pun sibuk dengan 2020. That is the hint of the beginning of the thing. Itulah countdown 2020. Target dia 2030.
New World Order. Kenapa? Sebab Mesiah dah nak keluar. Iaitu di dalam fahaman kita ialah Dajjal. Rabbi di Sanhedrin, mereka dah kumpul semua ketua-ketua negara yang ada latar belakang menyokong Yahudi dan Zionis di dalam satu perhimpunan dipanggil Sanhedrin 20 pada tahun lepas. They dah plan, and New World Order World Economic Forum ni di Davos oleh Klaus Schwab pada 2018 kan, di Davos. Dia orang ni plan, bukan hari ni plan esok buat. Dia orang akan plan 5, 10, 50 tahun sebelum tu. Ini Yahudi Zionis ni, dia berfikiran panjang. So 2030 is the target. Segala bendanya siap. Neom City di Arab Saudi, dekat dengan sempadan Israel, dah nak siap. Jangan terkejut kalau Brother D itu pun geng-geng Arab Saudi juga. Jangan terkejut. Sebab 2/3 akan mengikut Dajjal. Macam mana 2/3 boleh ikut Dajjal? Mestilah dia datang daripada kumpulan antara daripada tanah lahirnya Islam sendiri. Itulah kenapa saya sangat membahaya dengan golongan-golongan Wahabi, Salafi apa semua ni yang memporak-perandakan hukum-hukum, babi boleh pakai kat jantung, penguin boleh makan. Ini semua pelik ni. Semua hak-hak tanah akan diambil atas nama untuk pembangunan semula. Dia orang dah buat di Kanada dan di Amerika, di mana ladang-ladang semua dah diambil oleh kerajaan. Sebab dia nak stop makanan. Dia orang akan stopkan apa ni orang panggil pengeluaran makanan. That's why Bill Gates dah keluar cerita pasal krisis makanan. They know everything. Dan dia orang dah create makanan daripada tai, daripada kumbahan. Israel dah start buat makanan daripada teknologi makanan, daripada air, daripada udara, boleh keluar air dan makanan. Dan ingat balik hadis-hadis, Dajjal bawa air, bawa guna, bawa roti, bawa emas. Di dalam keadaan krisis makanan yang teruk akan berlaku kerana pengambilan hak tanah-tanah tani apa semua ni. Ini akan berlaku. Digital, semua sibuk, kita nak digital ni, kita nak digital ni. Seolah-olah digital tu best sangat sebab semua dekat phone. You only know the best thing. You don't know the worst thing that will come. The worst thing that will come hanya dengan satu button, pam, kau jahanam semua. Satu dunia jahanam, nak beli air pun tak boleh. Semua akan down. Dan inilah keadaan yang di mana disukai oleh Brother D ni. Sebab di situlah manusia akan terhoyong-hayang, terhuru-hara, di mana di situlah dia akan datang dan membawa bantuan. Dia lah sebagai penyelamat. Engkau nak selamat, engkau kena masuk dalam perjanjian aku ini. Sebab benda-benda ini akan berlaku. Aku akan naikkan kes, macam-macam wabak lagi aku akan cipta. Biochemical weapon dengan macam-macam Omicron XE, Deltacron, oh my god, Optimus Prime, semua akan keluar tak lama lagi. Dan dia akan keluarkan, dia cipta di makmal-makmal. Dan dia akan keluar macam-macam perubatan juga. Dan di dalam ini, University Boston 2017 dah keluar liquid microchip. Tapi bila kita cerita dah suruh study, suruh Google pun tak nak Google. University of Boston dah keluar liquid microchip, nanotechnology. Fahamkan itu apa nanotechnology. Dan fahamkan juga siapa Elon Musk, Bill Gates. Bill Gates daripada 2014 dah membeli syarikat-syarikat vaksin. 2014 membuat dengan bini dia, Melinda Gates, Microchip Incorporated. Dia orang dah buat microchip untuk pregnancy, untuk check pregnancy. So teknologi benda-benda ni sebenarnya telah 10 years back dia orang dah buat dah. Dan memang bertujuan, dia ada relate dengan seorang lagi Ashkenazi ni, iaitu Elon Musk, yang mengeluarkan Starlink, iaitu is a one world source of data. Semua data-data dalam phone, semua frekuensi akan dikontrol. Tak kisah Maxis ke Cellcom ke apa, akan semua share kepada satu hub, iaitu Starlink daripada Elon Musk. Ada 200 lebih satelit mengelilingi dunia, 2 juta lebih antena 5G di dunia. And what will happen? Anda akan ditrack macam cerita Hunger Games apa semua tu.
Everybody knows apa awak cakap. Dia orang boleh masuk dalam phone, rakam dan dengar apa anda cakap, ke mana anda pergi. Dan semalam saya terima satu video daripada China. Dia orang boleh hantar drone yang kecil-kecil, lalu celah-celah pokok buluh, boleh cari awak dan tembak awak. That's the condition of world yang kita akan tuju. Dunia Dajjal, di mana kita tak boleh bersuara lagi, kita tidak boleh menentang lagi, kita akan dibunuh dengan saat datang drone macam kereta matchbox pom, mati. Pakai drone 5G, artificial intelligence, AI. Kita banyak bercakap pasal mRNA, nano, AI, tapi we don't know the best thing. Sains bagus, tapi sains juga mencipta bom nuklear dan atom. Sains juga boleh mencipta macam-macam benda yang boleh membahayakan. Depends di tangan siapa. Kalau dunia ini dipegang oleh golongan yang memang daripada dulu menyembah jin dan menyembah Dajjal, yang itulah yang dinamakan Illuminati ataupun Illuminate One, orang-orang yang bercahaya. Mereka ni digelar bercahaya sebab dia menyembah setan, menyembah jin. Jin-jin ni keluar bercahaya. Tetapi di dalam Science Discovery Channel sekarang, National Geographic, dia keluar Ancient Alien. Dan sekarang dah start propaganda pasal UFO. Okey, kapal terbang Mars ada UFO ikut, ada meteor nak datang. Because semua ini akan menuju ke arah greatest show on earth, di mana akan ada satu hologram. Baru ni dia orang tembak satu teleskop, dinamakan teleskop Weber, ke angkasa lepas yang bernilai 61 bilion, yang kononnya teleskop. Pada saya ia bukan teleskop, ia adalah sebuah projektor yang paling dahsyat nanti, yang akan connect dengan Hub dan CERN dan 5G dan Starlink, yang akan menjalankan satu wayang gambar yang akan ditonton di satu dunia, di mana kita akan dilanggar dengan meteor dan asteroid, dan datanglah Messiah ni ala-ala Superman ke, yang menyelamatkan ni. Ini dan 10 tahun lalu dulu ada saintis kita yang telah dilantik di dalam United Nations Office of Outer Space Affairs, UNOSA. Saintis Melayu, Islam, pengkit tua. Jadi dia orang ni memang dah prepare. Macam dia nak prepare vaksin, dia dah prepare dah. Saintis Turki, walaupun pakai rantai ada gambar mata satu, tapi saintis Turki, saintis Islam. Dan kita dah ada saintis Islam daripada Malaysia untuk bercakap dengan alien ni nanti. Sebab dia orang dah start wayang gambar ni nanti, bila keluar mangkuk tu akan keluar, inilah Jesus Christ, inilah Nabi Isa. Dia akan datang dengan jubah warna merun, dengan rambut yang basah, sama seperti mana yang digambarkan. Dan kita semua akan percaya itulah Imam Mahdi, itulah Nabi Isa, sebab datangnya daripada saintis tua pengkit yang akan cakap, ini Nabi Isa. Kalau anda seorang pengkaji, anda akan lihat, nampak this whole game. Saya seorang pengarah, saya penulis skrip, so subplot saya boleh nampak dengan jelas. Plot apa kau nak buat sebenarnya ni? Kau nak keluarkan hologram, kau nak, so this whole thing about New World Order, Great Reset ni adalah satu keluarnya mangkuk ayun ni, dan mangkuk ayun ini akan control everything.